تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Sulul Khatimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kali pertama ni. Kali pertama kita berjumpa dalam kuliah duha. Ini kuliah duha yang akan berlaku setiap hari Sabtu seperti ini pukul 9.30 tuan-tuan dan puan, dianjurkan bersama oleh Yayasan Sabah bersama dengan Darut Ta'lim. Darut Ta'lim, sebuah organisasi non-profit making, sedang membangunkan satu madrasah tuan-tuan dan puan, satu tempat operasi Darut Ta'lim yang menelan belanja agak besar dan sedang mengutip tuan-tuan dan puan derma daripada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Nanti kita akan paparkan tuan-tuan Darut Ta'lim dan juga Yayasan Sabah yang saya pimpin lebih daripada 22 tahun dan tuan-tuan dan puan. Yayasan Sabah dalam bentuk barunya, dalam figure barunya, insya-Allah kita akan mendirikan satu kompleks yang pertama-tamanya di dunia, satu-satunya dalam dunia tuan-tuan dan puan, kompleks yang disebut kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nanti dalam siri-siri yang berikutnya saya akan sebutkan kepada tuan-tuan apa dia sebenarnya Anjung Husnul Khatimah, kompleks Anjung Husnul Khatimah. Lebih kurangnya kompleks Anjung Husnul Khatimah ni berharga antara 15 ke 20 juta ringgit dan dananya tuan-tuan didapati secara yang pertama wakaf, yang kedua zakat, yang ketiga infak, yang keempat sedekah, yang kelima fidyah, yang keenam amal jariah, yang ketujuh fi sabilillah. Semuanya according to syariah compliant contributionnya yang kita dapati, yang kita peroleh tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dia akan dibangunkan, insya-Allah kita harap dalam bulan November akan datang ni. Maka cerucuk yang pertamanya, piling yang pertamanya akan bermula dalam satu kompleks yang agak besar tuan-tuan dan puan ya. Dia punya main block untuk residential blocknya 10 tingkat tuan-tuan. Ada 125 bilik, setiap bilik boleh didiami oleh 2 orang, bertaraf 3 bintang macam itu, dan tuan-tuan dan puan insya-Allah ada 250 orang. Hari-hari besok bila siap tuan-tuan, dalam tahun 2 tahun siap, hari-hari ada 250 orang. Daripada mana mereka datang? Daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, daripada selatan Thailand. Untuk apa mereka datang? Mengikuti program secara bermodul tuan-tuan. Inilah satu-satunya program yang dianjurkan dalam dunia secara bermodul, memberikan mereka ilmu, memberikan mereka kemahiran, memberikan mereka keyakinan, memberikan mereka tuan-tuan satu pujukan dalam hati mereka supaya mereka mengamalkan amalan Islam, bersedia untuk bertemu dengan malakal maut. Bila malakal maut mencabut nyawa mereka nanti, perkataan akhir yang mereka ucapkan ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis menyebutkan mati anak Adam, kata-kata akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Jadi inilah tuan-tuan namanya kompleks Anjung Husnul Khatimah yang tuan-tuan orang miskin dan sebagainya, fakir, orang yatim tak payah bayar apa-apa tuan-tuan, free of charge. Tapi bagi tuan-tuan yang kebanyakannya derma lah sikit tuan-tuan ya. Besok di pintu-pintu dewan utamanya ada tong-tong besar derma lah. Tuan-tuan tinggal di situ 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Ada 5 modul. Di tiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dalam modul-modul itulah tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan diisi insya-Allah. Yang tak tahu, yang tak boleh sembahyang dengan baik akan diajar bersembahyang. Yang tak tahu tuan-tuan membaca Fatihah akan dilatih tahsin Fatihah. Yang tak boleh mengenal Al-Quran akan dibentangkan dengan Al-Quran. Yang tak tahu tuan-tuan dan puan hidup untuk hidup akhir bertemu dengan Allah, mereka akan dibimbing supaya mereka hidup sebagai hidup seorang manusia yang akan bertemu dengan Allah di peringkat akhir dalam hidup mereka. Jadi inilah tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah mereka boleh datang dengan suami isteri, 1 bilik 2 orang, ataupun tidak ada suami isteri, datanglah seorang-seorang insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Untuk anak-anak pula yang berumur 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Ada programnya, ada 4 modul. Modulnya 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Anak ni sampai kita didik bila mak bapak terbujur menjadi jenazah. Tuan-tuan, kita cerita hari ini, kita cerita langkah-langkah menuju syurga ni. Bila terbujur menjadi jenazah, anak-anak ini sendiri, tangan-tangan anak-anak itu memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat jenazah pun anak-anak
meletakkan keliang lahat pun anak-anak, mengkebumikannya, menimbusnya anak-anak, mentalkin, mendoakannya anak-anak. Dan yang menjaga harta dan duit-duit yang ditinggalkan dijaga oleh anak-anak supaya tak ada satu sen pun yang dibelanjakan bertentangan dengan syarak. Jadi mak bapak hadir program, anak-anak umur 15 tahun ke atas pun hadir program. Kalau dua-duanya hadir program, Masya Allah, inilah rumah tangga aman, inilah rumah tangga yang damai, inilah rumah tangga yang harmoni, inilah rumah tangga yang penghuninya merupakan calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, itu namanya kompleks Anjung Sulul Khatimah. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah daripada masa ke semasa saya akan menerangkan nanti. Darul Ta'lim pula tuan-tuan dan puan, insya-Allah bantulah, mari kita bantu Darul Ta'lim. Tuan-tuan, dia dijalankan oleh teman saya, Tuan Haji Nasir, menjalankan bersama dengan isterinya, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita bangunkan satu kompleks, nak bangunkan satu tempat yang selesa untuk menterbiah manusia, insyaAllah. Juga, tuan-tuan, untuk mati dalam husnul khatimah. Samalah lepas tuan, apa yang nak dilakukan oleh Cik Nasir dengan apa yang kami lakukan di Yayasan Sabah. Okey, balik kepada program ini, tuan-tuan. Program ini, insyaAllah, setiap hari Sabtu 9:30 pagi. Tajuknya tuan-tuan, langkah-langkah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah menuju syurga. Itu tajuk dia. Tadi saya baca sepotong ayat dalam surah Al-Hasyr tuan-tuan dan puan. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, tahun baru nak berlaku dalam 8 hari saja lagi. Tuan-tuan, 1 Muharram akan berlaku dalam 8 hari saja lagi. Tuan-tuan, marilah kita berjanji kepada diri kita sesuai dengan hijrah 1443 hijrah ini. Kita akan tinggalkan 1442, kita akan masuk 1443 hijrah. Apa dia? Jadi kalau kita insan 1443 lebih baik daripada 1442. Jadi kalau kita keluarga yang lebih baik, tahun 1443 yang akan datang, dengan 1442 yang kita akan tinggalkan 8 hari saja lagi. Mari kita menjadi tuan-tuan insan yang terbaik, jiran tetangga yang terbaik, sahabat yang terbaik tahun 1443 dibandingkan dengan 1442. Marilah kita jadikan jiran masjid yang terbaik, jiran surau yang terbaik, jiran madrasah yang terbaik, jiran Darul Ta'lim yang terbaik. Dalam tuan-tuan jauh atau dekat, jiran sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita dihubungkan dengan internet. Saya dengan orang Kanada pun sekarang berjiran, tuan-tuan. Orang Kanada yang mengikuti syarat ni cara real time. Namanya real time. Orang Kanada yang berada di Ottawa bercakap sekarang dengan saya macam seolah sebelah dinding, tuan-tuan dan puan. Orang di Moskow sekarang ni boleh tengok program ini. Kalau anak kita belajar di University of Moscow misalnya, macam seolah-olah ayah dan maknya berada di sebelah dinding saja. Ya, anak-anak yang sedang mengikuti, katakanlah ya tuan-tuan, yang sedang menjadi ahli atlet, yang sedang berada di Olimpik di Tokyo sekarang ini, boleh mengikuti siaran ini seolah-olah anak kita berada di sebelah bilik saja, tuan-tuan dan puan. Inilah internet, tuan-tuan. Inilah internet yang kami di Yayasan Sabah telah menggunakannya selama 1 tahun 8 bulan, tuan-tuan. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan, tuan-tuan. Pagi pukul 7 memang ada program. Malam 9.15 ada program. Malam ni, tuan-tuan dan puan, 9.15, kita ada 2 profesor. Satu namanya Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Universiti Melaya Fakulti Pendidikan, dan seorang lagi daripada Singapura, tuan-tuan. Terus daripada Singapura. Namanya Dr. Bibi Jan. Dr. Bibi Jan, tuan-tuan, daripada Singapura. Alhamdulillah. Yang bersama dengan kita malam ni cerita tentang cabaran Muslim, cabaran Islam dalam abad ke-21, cabaran orang Islam, cabaran anak-anak, cabaran keluarga, cabaran masyarakat, cabaran akidah, cabaran syariah, cabaran akhlak, cabaran luar, cabaran dalam. Ikuti, tuan-tuan. Malam ni 9.15. Dr. Bibi Jan daripada Singapura, pertama kali dia muncul, tuan-tuan. Dan Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Universiti Melaya. Saya jadi moderatornya. Itu 9 suku, tuan-tuan.
Besok pagi pula tuan-tuan, khusus untuk anak muda. Khusus untuk anak muda. Saya moderatornya. Kita ada Ustazah Syaurah, orang muda umur dalam 23-24 tahun tuan-tuan dan puan. Tetapi sudah menulis buku, hafaz Quran tuan-tuan dan puan. Hebat dakwahnya, hebat konsultansinya, hebat dia punya latih amalnya, hebat pemikirannya. Namanya Ustazah Syaurah. Orang muda. Dan seorang lagi Imam Muda Hasan Adli bersama dengan Syaurah. Pagi-pagi besok pukul 7 tuan-tuan kita bertemu dengan mereka. Jadi anak-anak kita, anak muda tolong tuan-tuan, tolong muda. Anak muda yang pernah bersama dengan Darul Ta'lim, silakan tuan-tuan. Teman-teman yang dilinkkan oleh Darul Ta'lim, silakan tuan-tuan. Besok pagi insya-Allah malam ini pukul 9.15 tuan-tuan ya, dan pagi besok tuan-tuan pukul 7 pagi. Malam besok tuan-tuan, malam besok pukul 9 kita ada satu program yang paling popular, antara program mingguan yang paling popular ialah program yang dikenalikan oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar. Tuan-tuan ya, khusus namanya Fiqh Hawa, tuan-tuan. Fiqh Hawa, ada fiqh wanita, khusus dengan namanya Fiqh Hawa insya-Allah. Tuan-tuan dan puan ya, tuan-tuan tengoklah bersama-sama kita. Okey. Balik tuan-tuan kepada kita Darul Ta'lim dengan Yayasan Sabaha. Kita harap tuan-tuan dan puan jalinan ini akan berterusan kerana Allah. Saya datang, saya tampilkan, saya berbincang dengan Cik Nasir, tuan-tuan dan puan. Tujuannya adalah dakwah. Tujuannya semata-mata dakwah. Tuan-tuan, kita tidak dibayar, kita tidak perlu dibayar, kita tidak perlu menerima bayaran apa-apa pun. Yang tuan-tuan menonton pun tidak berbayar, tidak dikena bayaran apa-apa pun, tuan-tuan. Kita datang, kita berjumpa, tuan-tuan, yang disebut salah satu ciri ahli syurga, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ijtama' alaih wa tafarraqa alaih. Siapa mereka? Mereka yang kasih Allah, mereka sayang Allah, mereka cintakan Allah, mereka berhimpun. Macam ni kita berhimpun ni tuan-tuan. Secara online, live ini kita berhimpun. Kita berhimpun kerana Allah. Sebentar lagi sekitar dalam jam 10.30 nanti kita berpisah pun perpisahan kita didorong oleh rasa cinta kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan puan, marilah kita jadi kumpulan itu. Rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang mati sekalian, tajuk kita ialah langkah-langkah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, tak ada cara lain. Tak ada cara lain mulai daripada hari ini. Forget about yang lalu. Yang lalu tuan-tuan adalah sejarah dalam hidup kita. Yang mendatang adalah kehidupan yang mendatang, yang banyak arti dalam kehidupan kita. Yang berlalu, tuan-tuan, sebarang dosa yang kita lakukan, kemungkaran yang kita lakukan. Dalam Islam ni, alhamdulillah, ada satu institusi, tuan-tuan. Ada satu institusi yang unik. Orang lain pun ada institusi itu, tapi caranya tidak mengikut cara yang disyariatkan oleh Islam. Apa institusinya, tuan-tuan? Institusinya ialah institusi taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Wahai orang yang beriman di Perak, wahai orang yang beriman, peminat-peminat Darul Ta'lim, wahai orang yang beriman yang selalu bergabung dengan Yayasan Sabaha, wahai orang yang beriman yang sedang menonton program ini, wahai orang yang beriman, insya-Allah yang sedang membina diri, membina keluarga mereka, wahai orang yang sedang beriman, yang sedang bertukus lumus melawan COVID-19 ini, marilah kita tuan-tuan, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa banyak. Gariskan dosa kita. Dosa kepada Allah. Dosa kepada Rasul. Dosa kepada mak. Dosa kepada ayah. Dosa kepada ibu mertua. Dosa kepada mak mertua. Masya Allah. Dosa kepada jiran. Dosa kepada jamaah. Dosa tuan-tuan, dosa. Apa lagi? Dosa yang terang-terang. Dosa yang tersembunyi. Apa lagi? Dosa besar, dosa kecil. Allah, tuan-tuan. Banyaknya dosa, tuan-tuan. Banyak dosa. Pagi-pagi, tuan-tuan, dosa itu, dosa ini. Macam mana dosa, tuan-tuan? Dosa tangan, dosa kaki, dosa badan, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa lidah, dosa hati. Tuan-tuan, Masya Allah. Yang inilah yang nak dibersihkan, tuan-tuan. Macam mana pembersihannya dalam Islam? Bukan mandi pakai Palmolive, bukan mandi pakai Lux, bukan mandi berbagai-bagai pakai tuan-tuan, berbagai-bagai body shampoo, bukan.
mandilah dengan mandi iman, mandilah dengan mandi taqwa, mandilah dengan mandi ihsan. Apa mandi iman, mandi taqwa, mandi ihsan? Salatlah, salat sunatlah, salat berjemaah lah, salat isyraq lah, salat duha lah, salat qabliyah lah, salat ba'diyah lah. Allah, tuan-tuan. Salat tahajud lah, salat taubat lah, salat hajat lah, salat tasbih lah. Itulah tuan-tuan, itu ramuan nak membersihkan hati jiwa kita. Nak membersihkan hati dan jiwa supaya kita menjadi insan Islam yang Muslim yang baik. Islam yang beriman mukmin, insan muttaqin, insan muhsinin. Yang insan akan dipersilakan Allah Subhanahu Wa Taala memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, nombor 2. Tuan-tuan, itu tuan-tuan taubat kerana dosa-dosa yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, the physical sins. Termasuklah tadi dengan hati kita, dosa-dosa yang hati, yang disebut, yang tidak disebut oleh hati kita, tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan dan puan ialah dosa berkaitan dengan akidah. Ini besar ni. Dosa ragu-ragu tentang ketuhanan, ragu-ragu tentang kerabbanian, ragu-ragu tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu mengenai Al-Quran, ragu-ragu mengenai hadis, mencemoh Al-Quran, mencemoh peruntukan hadis, mencemoh peruntukan Al-Quran. Kita tengok sekarang tuan-tuan gerakan liberal misalnya, mencemoh tuan-tuan dan puan. Macam mana peruntukan saksi wanita dengan laki-laki tak sama banyak. Laki-laki sikit kena jadi saksi, perempuan kena banyak untuk menandingi laki-laki. Pasal apa? Pasal apa pembahagian harta tidak mengikuti faraid ni, tidak women bias. Kenapa dia punya male bias? Kenapa ada male chauvinism dekat situ? Allah, tuan-tuan. Tentang pakaian aurat, kenapa nak tutup aurat? Ada orang kata bila dah tua-tua tak payah tutup aurat. Masya Allah. Ada orang kata tutup aurat ni tuan-tuan, rimas, kita rimas. Dalam zaman moden ni malah nak tutup aurat. Bersukan kenapa nak pakai tutup aurat? Macam mana nak bersukan pakai seluar panjang? Macam mana nak pakai tracksuit? Allah, tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan yang kita katakan dosa-dosa kemungkaran-kemungkaran yang terang-terang melawan peruntukan-peruntukan yang Allah ada dalam Al-Quran, dalam hadis dan dalam sabda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan dan puan? Dosa itu yang dosa akidah, dosa yang besar. Dosa kita mencebik Al-Quran, mencebik Allah, mencebik Rasul. Dosa kita menentang kuasa Allah, menentang kuasa Rasul. Dosa kita tuan-tuan seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Seolah-olah Allah tidak adil, Nabi tidak adil kepada kita. Peruntukan dalam Al-Quran syariat tidak adil kepada kita. Allah, tuan-tuan. Macam mana nak hidup dalam keadaan women liberation? Liberated women, tuan-tuan dan puan. Pakai tudung itu kuno, tuan-tuan dan puan. Ikut cakap suami saja kuno. Tak tegak mempertahankan ciri-ciri kewanitaan itu kuno. Tidak pergi kepada social justice, tuan-tuan dan puan. Apa yang dinamakan human rights itu kuno. Menghormati LGBT itu kuno. Tidak menghormati LGBT itu kuno. Memperkenakan hukuman yang ada dalam Quran mengenai LGBT itu kuno. Tuan-tuan dan puan, inilah dia perkara-perkara yang kita kena fikir, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan berfikir perkara ini. Tuan-tuan, 1442 akan meninggalkan kita. 1443 akan menjelma. Tuan-tuan, tabir sudah dilabuhkan, tuan-tuan. 1442 diangkat tabir untuk kita mementaskan satu drama baru tahun 1443. Jadilah insan pelakon-pelakon yang baru, pelakon-pelakon Muslim yang baru, pelakon-pelakon mukmin yang baru, pelakon-pelakon muttaqin yang baru, pelakon-pelakon muhsinin yang berlaku. Pelakon tuan-tuan dan puan, lakonnya tidak lain dan tidak bukan amal ibadah. Pelakonnya tidak lain dan tidak bukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang nak dilakonkan, tuan-tuan. Inilah dia. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, saya nak pergi kepada satu perkara lagi, tuan-tuan, insya-Allah. Untuk kita menjadi insan syurga ni, syarat tuan-tuan. Kita pergi detail nanti. Dalam kita siri yang kedua, siri yang ketiga, siri yang keempat, konten ni agaknya lebih detail, tuan-tuan. Yang hari ni konseptual. Konten hari ni agaknya konseptual sikit, tuan-tuan. Dia konsep sikit, insya-Allah. Nanti kita pergi yang kedua,
Yang ketiga, agaknya dia lebih mendetail lagi kontennya, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan jangan lupa ingatkan isteri, ingatkan suami. Tuan-tuan like and share. Kawan-kawan kita like and share kawan-kawan kita tuan-tuan. Katakan teman-teman Darul Taklim, sila. 9.30 pagi hari Sabtu 9.30. Bukan ada kerja apa pun, kita buat work from home. Hari Sabtu memang bercuti tuan-tuan dan puan. Hari Sabtu kita pun dah sarapan pagi. Hari Sabtu tak ada apa nak buat. Surat khabar pun kita tak beli di kedai dan sebagainya. Kebanyakan tak baca surat khabar. Semuanya melalui dari handphone kita saja. Semuanya ada dalam handphone, tuan-tuan. Surat khabar dalam dunia. Washington Post ada dalam handphone. New York Times ada telefon. The Guardian di London sana ada dalam handphone. Tuan-tuan boleh baca. Hatta kalau tuan-tuan boleh baca surat khabar Rusia pun dalam handphone. Jadi tuan-tuan baca surat khabar Arab. Kuwait, the Kuwait Times ada dalam handphone. Surat khabar daripada UAE, tuan-tuan, misalnya Dubai Times, ada dalam handphone. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya mengharapkan tuan-tuan, saya mengharap sangat melalui program yang ditaja bersama oleh Darul Taklim dan bersama Yayasan Sabaha ini, kita harap insya-Allah tuan-tuan, nanti kemungkinannya kita akan susun program ini. Kita panggil beberapa orang untuk kita berbincang bersama-sama untuk kita melangkah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saya nak menyebutkan malam tadi tuan-tuan, hebat malam tadi. Malam tadi 9 suku tuan-tuan, tetamu saya namanya Cik Tun. Saya harap Cik Tun tidak rasa kecil hati bila saya sebut ni. Tapi Cik Tun telah betul-betul tuan-tuan dia membentangkan dirinya untuk dilihat oleh manusia dunia malam tadi. Pukul 9 suku sampai pukul 10.30 malam tadi tuan-tuan puan, membentang kepala dunia macam mana dia dapat hidayah. Macam mana dia berhijrah selepas mendapat hidayah. Masya Allah tuan-tuan. Dan pengulasnya malam tadi ialah Profesor Dr. Nur Azniza Ishaq daripada Universiti Utara Malaysia. Seorang pakar psikologi, seorang pakar counselling. Tuan-tuan puan, insya-Allah belajar di barat, tetapi tuan-tuan fikrahnya Islam. Pakar kaunseling fikrahnya Islam. Pakar psikologi fikrahnya Islam. Jadi seronoklah kita berbincang dengan dia, mendakwahkan agama Allah, tuan-tuan dan puan. Profesor Dr. Nur Azniza sudah bersama dengan saya lebih 1 tahun, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ulasan-ulasannya mantap, ulasan-ulasannya begitu ampuh, ulasan-ulasannya begitu tuan-tuan, begitu menjolok, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mengetuk pintu hati kita dengan ulasan-ulasan beliau. Jadi tuan-tuan dan puan, malam tadi kita nak cerita ini ahli syurga, ahli neraka ni tuan-tuan. Satu orang tuan-tuan bersama dengan isterinya malam tadi menjadi tetamu kami. Namanya Cik Tun. Umur 46 tahun. Tuan-tuan, daripada sejarah lahirnya dia, besarnya dia, mak bapaknya alhamdulillah pengamal Islam. Dia ada 13 orang adik-beradik tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan 7 laki-laki, 6 perempuan adik-beradiknya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan jadi dia ni masya-Allah, entah macam mana tuan-tuan dan puan, dia tidak ikut jalur daripada mak dan ayah dia. Dia ni menentang apa saja dia tentang. Jiwanya keras. Dia dilatih oleh orang, tuan-tuan tinggal bersama dengan dia, jiwa keras, kental, keras. Cakapnya keras, pergerakannya keras, fikirannya keras. Dan kekerasan itu tuan-tuan terbentuk. Dia tak tahu Islam, dia tak tahu agama, tuan-tuan dan puan. Orang Islam ni, orang Melayu. Anak orang Melayu, mak bapak Melayu, mak bapak Islam. Tinggal di Sungai Besi sana, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kerana jiwa dia keras. Quran dia tak kenal, tuan-tuan. Amal ma'ruf nahi mungkar dia tak kenal. Dosa pahala dia tak kenal. Quran dia tak boleh baca langsung. Tuan-tuan Quran. Dia tak pernah sembahyang. Tuan-tuan, saya nak menyebutkan bila dia dapat hidayah. Satu hari tuan-tuan, satu malam agaknya, anak dia mempersilakan, anak dia dah besar sikit. Yang tua pun dah umur 22 tahun tuan-tuan. Dia umur 46. Jadi dia kahwin dalam umur 23 tahun. Tuan-tuan, anak dia minta kepada dia. Dah lama dah terfikir pada anak-anak ni. Supaya nak minta ayah dia menjadi imam dalam sembahyang. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Bacaan Quran tak tahu, pegang Quran tak pernah, membaca Quran tak pernah, huruf tak pernah tahu. Tuan-tuan, anak dia suruh dia jadi imam. Saudara, bercucuran air mata dia. Dia pulangkan balik kepada anak. Ayah tak boleh, ayah tak tahu, ayah tak sembahyang, ayah tak tahu bacaan sembahyang,
Ayah tak tahu bacaan apa yang rukun, apa yang tidak rukun, ayah tak tahu. Engkau sajalah yang jadi imam. Bayang tuan-tuan. Bayang. Bayang permintaan seorang anak. Ada tak permintaan yang lebih hebat daripada mempersilakan ayah menjadi imam? Ada tak tuan-tuan? Kan itu satu penghormatan yang paling tinggi kepada seorang ayah. Kan itu satu recognition yang paling tinggi kepada seorang ayah. Is that what an ayah supposed to assume a role? Role atau peranan ayah, tuan-tuan dan puan. Ayah mesti lead the way. Ayah mesti whatever, ayah has got to be in front. Ayah mesti di depan, tuan-tuan dan puan. Dan anak-anak ni oleh kerana dah terfikir, mencadangkan supaya salah satu daripada solatnya, anak ni nak tengok, nak jadi makmum di belakang ayah untuk menjadi makmum dan ayah menjadi imam. Dengan air mata yang bercucuran. Jarang dia menangis, tuan-tuan. Dia hati keras. Jangan menangis. Dengan hati yang bercucuran, air mata bercucuran, dia mempersilakan anak. Ayah tak mampu, ayah tak boleh buat. Ayah tak boleh buat. Sejak daripada situ, tuan-tuan. Sejak daripada situ, bermulalah terbukanya pintu hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tuan-tuan, hal hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh usahakan, tuan-tuan. Anak dia boleh usahakan. Tapi yang menjatuhkan cahaya hidayah dalam hati anak, dalam hati ayah dan mak dan sebagainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, berikutan dengan itu, dia bertemu dengan ada 3 ustaz, tuan-tuan. Ustaz ni kebetulan ustaz yang terlibat dalam tabligh, tuan-tuan. Jamaah tabligh. Alhamdulillah. Dah dia dapat hidayah tadi. Oleh kerana anaknya meminta dia jadi imam, dia tak mampu dengan cucuran air mata, mempersilakan anak dia jadi imam. Sejak daripada itu, tuan-tuan, timbul satu penyesalan. Di mana aku ni? Aku umur 40 dah ni. Aku tak tahu sembahyang. Aku tak tahu baca Quran. Aku tak boleh jadi imam. Makmum pun aku tak pernah buat. Aku tak pernah ke masjid. Aku tak pernah. Allah, tuan-tuan, ke mana aku ni? Tiba-tiba, tuan-tuan, datang soalan-soalan itu waktu tidur, ganggu tidurnya. Ganggu perjalanannya, waktu siangnya diganggu, waktu malamnya diganggu. Hidayah dah masuk, tuan-tuan. Cahaya hidayah sudah masuk. Cahaya hidayah sudah masuk. Masya Allah, tuan-tuan. Maka dia temukan pula dengan ustaz. Namanya Ustaz Abdullah. Saya sebutkan namanya Ustaz. Ustaz Abdullah namanya. Saya ada catatan malam tadi, Ustaz. Jarang saya mencatat ni. Tapi ini saya mencatat. Ustaz Abdullah. Lepas tu Ustaz Fahmi. Lepas tu, tuan-tuan, Maulana Helmi. Yang saya kenal sangatlah Maulana Helmi, tuan-tuan. Dia pergi umrah bersama Maulana Helmi. Dia heran tengok. Dia heran. Kenapa Maulana Helmi tidur malam 2-3 jam saja? Nampak baca Quran berzikir. Zikir baca Quran berzikir. Angkat tangan berdoa. Dalam hatinya, bila Maulana ni tidur? Dia share satu bilik. Pergi umrah bersama dengan Maulana Helmi. Bila Maulana Helmi ni tidur? Tak nampak mengantuk, tak bersangap-sangap, tak berkuap-kuap. Macam mana? Apa kekuatan yang dia ada? Di mana dia dapat kekuatan itu? Timbul dalam kepala dia. Rupanya Islam, rupanya iman, rupanya taqwa, rupanya ihsan. Jadi dengan pimpinan Maulana Helmi, dia mengubah corak hidupnya, tuan-tuan. Mengubah corak hidup. Apa di antara yang mengubah coraknya, tuan-tuan? Ini jadi pengalaman hidup bagi kita. Dan sangat berkait dengan langkah-langkah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa, tuan-tuan? What is the main motivating factor? The main element in him that motivated him to become a better person. Apa dia, tuan-tuan dan puan? Ialah ingat mati. Rupanya bila kita baca hadis, tuan-tuan, afdalu zikrul maut. Zikir yang paling baik ialah zikir mengingati mati. Dengan mengingati mati, dia sembahyang. Dengan mengingati mati, dia sembahyang sunat. Dengan mengingati mati, sejak itu tak tinggal puasa Isnin, puasa Khamisnya. Dengan mengingati mati, dia berjaga malam. Dengan mengingati mati, dia berqiyamul lail. Allah. Tuan-tuan. Qiyamul lail. Nabi kata apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Allah, tuan-tuan. Nabi bagi tahu orang Madinah dalam hijrahnya di Mekah. Dia bagi tahu orang Ansar, orang Muhajirin. Daripada atas kudanya. Apa dia bagi tahu? Ya ayuhan nas afshus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham.
Wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Saya tak mau ambil yang pertama, yang kedua, yang ketiga, saya ambil yang keempat. Apa yang keempat? Tuan-tuan, wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah sembahyang malam. Bangunlah bertahajud. Bangunlah bertasbih. Bangunlah bertaubat. Bangunlah salat hajat. Bangunlah salat witir. Dalam keadaan manusia sedang tidur nyenyak. Apa dia kata di hujungnya? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Masuklah ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Ini yang dibuat oleh Cik Tun. Nama dia Cik Tun, tuan-tuan. Ini yang dibuat. Semayang, 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 semayang. Pasal apa? Apa yang menggerakkan dia semayang? Mati. Tapi kalau tuan-tuan baca buku-buku barat, saya dilatih di barat, tuan-tuan. Saya belajar 6 tahun setengah di Amerika Syarikat. Master's degree daripada Pennsylvania, Amerika Syarikat. Saya punya PhD daripada Wisconsin, University of Wisconsin Medicine di Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan, kita belajar. Tapi dalam tradisi barat, kalau ingat mati ni, dia kata you tend to become fatalistic. Apa dia kata tuan? Kalau ingat mati ni, akhirnya seolah-olah kita letak satu noktah di depan kita. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah hidup ni. Tak ada lagi hidup dah. Kita menyerahkan semuanya. Semuanya kepada takdir. Kita serahkan kepada takdir. Tak perlulah. Tak perlu bergerak, tak perlu bekerja, tak perlu sembahyang, tak perlu itu, tak perlu ini, tuan-tuan. Sebab kamu nak mati dah. Itu tafsiran barat. Tapi bagi tafsiran Islam, yang ditunjukkan oleh Cik Tun tadi, mati, death is one of the main components of motivation. Death. One of the components of self-development motivation. Motivation for self-development. Ni, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Tak tahu, itu saya pun merasakan, kan saya berumur 73 tahun, masuk 74 tahun, tuan-tuan. Ingat mati, memang bukan senang nak bangun pukul 4.30 pagi, tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang. Nak umur macam ini pun bukan senang. Tapi bila teringat mati, tuan-tuan, bangun juga. Bila teringat COVID-19, bila teringat varian, tuan-tuan, varian Delta, varian Alpha, varian Beta, varian Lambda, ini varian dalam COVID-19, tuan-tuan dan puan ni. Bangun juga, tuan-tuan, bangun juga. Malas, tuan-tuan, malas sebelum nak tidur. Sebelum nak tidur sembahyang witir misalnya. Ada orang sebelum tidur. Tapi saya lebih hujung sekali. Selepas habis selepas kita buat sembahyang taubat, sembahyang kita tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, baru kita buat witir, tuan-tuan. Itu saya lah. Tapi kebanyakan tuan-tuan sebelum tidur buat sembahyang witir dan sebagainya. Bukan mudah, tuan-tuan, nak sembahyang witir. Kita bangun masuk tidur pukul 11.30 malam dah mengantuk. Sembahyang witir 1 rakaat pun tidak mudah. Tapi bila ingatkan mati, aku akan mati, tuan-tuan masuk juga ke bilik air. Ambil juga wuduk, bentang juga sujadah. Tuan-tuan rukuk dan sujud juga. Sembahyang witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Bukan senang sebelum tidur nak baca Al-Mulk, surah Al-Mulk. 30 ayat surah Al-Mulk. Bukan mudah, tuan-tuan. Mata kita buka tak buka, buka tak buka, buka tak buka. Hati kita ketuk tak ketuk, ketuk tak ketuk, ketuk tak ketuk, ketuk tak ketuk. Ini saya sendiri mengalaminya. Tuan-tuan, tak payahlah bagi tahu orang lain. Saya sendiri mengalaminya. Bukan senang nak baca. Bukan 30 ayat ya, tuan-tuan. Kalau 30 ayat tu kita boleh buat dalam 4 minit. 3 minit, 4 minit saja. Tak sampai pun. Baca surah Al-Mulk. Tak buat, tuan-tuan. Bukan senang, bukan susah. Sebelum tidur, tuan-tuan, apa dia? Baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lagi? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wal 'aliyyul 'azim. Bukan susah, tapi tuan-tuan, isteri sebelah dah mengorok, dah kok. Kita pun Allah nak baca surah Al-Mulk, nak baca 3 qul, nak baca ayat kursi, nak baca doa tidur. Bukan bukan panjang tangan. Allahumma bismika amutu wa ahya. Itu pun tak terbaca. Itu pun tak terbaca, tuan-tuan. Macam mana nak jadi ahli syurga? Tapi sebagaimana Cik Tun kata, mati itu menjadi dia punya motivating factor
Mati itu menjadi motivating pusher. Kita akan bangunlah. Kita bacalah. Ngantuk-ngantuk pun baca juga. Nak tidur juga bangun baca juga. Agaknya kita baca tuan-tuan, tak habis lagi 3 kul, mata kita dah tertutup dah tuan-tuan. Tak nampak lagi dah apa-apa pun. Inilah tuan-tuan dan puan insya-Allah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini akan berlaku kepada tuan-tuan, akan berlaku kepada kita dan akan berlaku kepada teman-teman yang saya muliakan sekalian. Tuan-tuan dan puan, kita rehat sebentar tuan-tuan. Kita rehat sebentar, mari kita dengar apa yang ada insya-Allah. Daripada Darul Ta'lim, tuan-tuan dan puan, saya berharap sangatlah. Mereka nak buat bangunan, mereka nak buat kompleks itu tuan-tuan. Mereka nak menyiapkan kompleks itu tuan-tuan. Tolonglah tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan tak tuan-tuan? RM1, RM1, RM5, RM5, RM10, RM10, RM20, RM20. Tuan-tuan dan puan, RM1 yang tuan-tuan bagi, satu mahligai dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersedekah itu hadis mengatakan tidak ada orang yang bersedekah menjadi miskin, tak ada. Orang bersedekah menjadi kaya-raya terlalu ramai di dunia ini tuan-tuan. Daripada zaman Nabi, zaman kita ni, kita perhatikan orang yang sentiasa bersedekah, kadang-kadang tidak mampu, makin terus bersedekah, mereka menjadi kaya-raya di dunia ni tuan-tuan dan puan. Ini dia. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Darul Ta'lim sangat memerlukan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan hubungi tuan-tuan, hubungi Darul Ta'lim. Berilah tuan-tuan yang sepatutnya. Untuk Yayasan Sabha. Untuk Yayasan Sabha yang pertama sekali tuan-tuan dan puan, Kompleks Anjung Husnul Khatimah. 15 juta ke 20 juta. Harga mahal. Besar tuan-tuan, besar. Atas tanah 3.2 ekar prime land. Tanah 3.2 ekar. Minta maaf, saya kalau menyebutkan ni atas nama saya dan sebagainya, tuan-tuan faham, saya sebut ni atas nama dakwah. Bukan saya nak menunjuk-nunjuk, bukan nak ujub, bukan nak riak, bukan nak sombong, tak ada. Tanah 3.2 ekar prime land. Tuan-tuan, dekat dengan Universiti UiTM. UiTM kampus barunya tuan-tuan di Bukit Ceraka. Kampus barunya di Shah Alam tuan-tuan. Besar. Dan fakulti perubatannya. Antara fakulti perubatan Universiti Hospital yang besar di Malaysia. Di UiTM tuan-tuan. Nampak daripada tanah tapak ini. Yang 3.2 ekar ni. 3.2 ekar ni asalnya tanah saya tuan-tuan. Tanah milik peribadi saya. Tapi sejak 3 bulan yang lalu, nama saya telah dipotong daripada geran. Nama dalam geran sekarang ni, Majlis Agama Islam Selangor, pemegang tuan-tuan amanah kepada wakaf, kerana saya dah wakafkan tanah itu. Isteri dah bersetuju, anak dah bersetuju. Tak apalah, nilai tanah tu 2.5 juta. 2.5 juta ringgit nilai tanah. Anak-anak saya kata tak apa ayah, tak apa ayah, tak apa. Kita hilang 2.5 juta tak apa, tapi di akhirat nanti tak tahulah berapa istana, berapa mahligai. Ya Allah bina untuk kita, untuk mama, untuk ayah, untuk adik, untuk abang, untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang bersama-sama mendirikan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, okey, itu Anjung Husnul Khatimah. Gunanya saya dah sebut tadi tuan-tuan. Inilah satu-satunya. I must say this one. This is the only one of its kind in the whole world. The only one of its kind in the whole world, tuan-tuan dan puan. Jadi kita bina ni tuan-tuan, insya-Allah, untuk kita menjalankan program namanya Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang. Apa program yang nak dibuat di Kompleks Anjung Husnul Khatimah? Namanya Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang lagi. Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Dan bergantung kepada dua. Satu, ibu dan ayah. Yang kedua, anak-anak umur 15 tahun ke atas. Sehingga kan anak ini, saya ulang balik, tuan-tuan, akhir daripada 4 modul, 1 modul 3 hari 2 malam, datanglah. Bila free datang. Habis saja 3 hari 2 malam, dia balik, orang lain terus datang. Satu ada yang pergi, ada yang datang. Ada yang pergi, datang. 24 jam. Hingga bulan Ramadan, 30 hari bulan Ramadan, penuh tuan-tuan, penuh. Syawal pun, 1 Syawal, mereka yang memilih untuk berhari raya di Kompleks Anjung Husnul Khatimah, kita akan raikan hari raya di sana. Takbir bersama-sama. Dia punya pusat Islamnya tuan-tuan boleh menempatkan dalam 300-400 orang tuan-tuan. Syaratnya yang nak datang ke situ nanti mak ayah dan anak-anak yang tuan-tuan sama ada satu masa dengan anak-anak atau lain masa dengan anak-anak. Tarikh tuan-tuan pilih. Bila yang sesuai untuk tuan-tuan. 5 modul. Modul 1 3 hari 2 malam. Modul 2 3 hari 2 malam. Modul 3 dan seterusnya sampai modul yang kelima 3 hari 2 malam. Anak-anak 4 modul. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Modul yang ketiga 3 hari 2 malam. Modul yang keempat 3 hari 2 malam. Tuan-tuan dan puan tinggal dalam suasana yang sangat selesa. Makannya Trista Hotel,
Penginapannya 3-star hotel, bilik syarahannya 3-star hotel, all aircon, semua aircon. Ada 10 bilik syarahan, semuanya aircon. Ada satu auditorium yang boleh memuatkan 300 ke 400 adalah semuanya aircon. Tuan-tuan, kemudian kita nak, pasal apa kita nak yang terbaik? Kita nak yang terbaik sebab al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang dapat menyaingi ketinggian Islam. Islam itu tinggi, tidak ada yang menyaingi ketinggian Islam. Ya. Islam is so high, nothing is above Islam. Tak ada satu pun yang menyaingi Islam itu, tuan-tuan. Jadi kita buat yang terbaik lah, tuan-tuan. Yang miskin, yang fakir, anak yatim, free of charge. Bagi tuan-tuan ni derma lah sepatutnya. Kalau tuan-tuan tinggal hotel 3-star hotel, makan diberi, tuan-tuan tempat penginapan diberi, tempat riadah, dia ada 2 gimnasium. Ada 2 gimnasium di situ. Satu laki-laki dan satu perempuan untuk kita beriadah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tinggal di hotel 3 bintang dengan makannya makan 3 bintang, tuan-tuan nilai sendirilah untuk masuk dalam tabung-tabung yang kita akan letakkan tabung-tabung besar di pintu-pintu masuk, pintu keluar dalam kompleks Husnul Khatimah itu nanti. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap tuan-tuan kita ada sijil wakaf. Sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai untuk membangunkan kompleks Husnul Khatimah. Sijil wakaf tunai RM10, RM50, RM100. Masya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan sijil ini RM10 masuk dalam akaun. Tuan-tuan masuk dengan ada nombor akaun sekarang ni. Tuan-tuan tengok nombor akaunnya. Dekat skrin sekarang ni ada nombor akaun dia. Tuan-tuan tuan-tuan tengok dalam nombor akaun itu, tuan-tuan dapatkan, masukkan duit. Kalau RM50, kalau RM100, kalau 2 keping RM100, RM200, masukkan. Kita akan bagikan, tuan-tuan, sijil ni kita akan post. Atau peringkat awalnya, kita bagi dalam email atau WhatsApp kepada sijil, kepingan sijil itu. Sijil itu milik tuan-tuan. Kita tak jual 2 kali sijil itu. Sebab dia ada serial number dia. Serial numbernya 00020 pergi kepada misalnya Nasir, Cik Nasir. Dia tak pergi pada orang lain dah. Tidak ada lagi pada orang lain dah. Khusus untuk tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dapatkanlah sijil. Yang cantiknya, tuan-tuan bagi nama. Bagi nama untuk jadi wakil-wakil kita, tuan-tuan. Inilah syurga, tuan-tuan. Inilah pintu syurga, tuan-tuan. Inilah jalan syurga. Inilah jembatan syurga. Inilah titian syurga. Inilah dia, tuan-tuan dan puan. Bila lagi kita hendak. Semuanya yang kita buat ni, non-profit making. It is a non-profit making venture. Bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Segala-galanya lillahi ta'ala, untuk Allah. Saya dermakan, infakkan dan wakafkan tanah saya kerana Allah. Saya hilang 2.5 juta ringgit kerana Allah. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya bekerja siang malam, pagi petang, tulis buku. Sekarang ni, nombor 3, tuan-tuan, buku. Ada 3 buku saya tulis, tuan-tuan. Saya semuanya dah tulis, para penonton, maaf saya sebut ni. Saya dah tulis 43 buah buku. I have written 43 books. Dan buku yang terakhir, tuan-tuan, 3 serangkai. Apa tajuk bukunya? Pertama, tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. That is the first book. Dan lepas 3 serangkai. Buku yang kedua, tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku yang ketiga, tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, tuan-tuan. 3 buku ni, 3 serangkai. Kita jual 3 serangkai sekali. 3 serangkai, tuan-tuan. Murah je. RM65 saja 3 serangkai, tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan buku ni. Saya tulis buku ni nak menyediakan mental kita, pemikiran kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita nak jadi ahli syurga. Inilah jalan-jalan untuk jadi ahli syurga. Inilah kriteria untuk menjadi ahli syurga. Inilah karakteristik manusia untuk menjadi ahli syurga. Inilah amalan-amalan untuk menjadi ahli syurga. 3-3 tu menggariskan amalan-amalan. Fardu ainnya apa? Fardu kifayahnya apa? Amalan fardunya apa? Amalan sunatnya apa? Amalan wajibnya apa? Amalan yang makruhnya apa? Amalan yang haramnya apa? Allah, tuan-tuan. Semuanya ada dalam buku itu, dan kita berikan manual. The 3 books are written on the basis of like writing a manual. Jadi mudah, tuan-tuan, mudah. Tipsnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya itemized macam itu. Memudahkan tuan-tuan mengikutnya. A, B, C, D. 1, 2, 3. A, B, C, D. 1, 2, 3. Itu method kita menulis buku. Namanya manual, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan buku tu ada 2. Satu dalam bentuk yang printed. One is physical printed books.
Satu lagi yang e-book, tuan-tuan. E-book. Tuan-tuan tak ada tempat nak simpan. Tuan-tuan malas nak simpan, malas nak bawa. Berat buku ni. Tuan-tuan boleh hanya dalam telefon saja. Dapatkan tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan, kita bagi tuan-tuan dia punya link. Tuan-tuan dapatkan itu tapi bayar dulu baru kita bagi link. Barulah tuan-tuan boleh dapatkan. Tuan-tuan, perbelanjaan itu apa yang kita keluar tuan-tuan. Dan keuntungannya kalau kita ada, semuanya dimasukkan dalam tabung dana Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan yang berikutnya ialah kita punya webinar. Tuan-tuan, webinar ni seminar online tuan-tuan. Seminar online. Pada 26 hari bulan 6 yang lalu, sudah ada satu seminar online. Itu namanya webinar 1. Seminar online, webinar 1 selama 3 jam tuan-tuan. Pukul 9.30 sampai pukul 12.30 tengah hari. Webinar 1 saya dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Tuan-tuan, cerita apa webinar 1? Namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tajuknya webinar itu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan, 3.5 jam tuan-tuan. Percuma tuan-tuan, percuma. Kalau dalam keadaan biasa tuan-tuan, kalau 3.5 jam, tuan-tuan kena bayar dalam 200 ke 250 ringgit tuan-tuan. Kalau dululah, itulah dia punya apa. Tapi sekarang ni kita buat atas nama dakwah tuan-tuan dan puan, jadi percuma tuan-tuan dan puan. Okey, webinar yang kedua pada 28 hari bulan 8. Maknanya tinggal 3 minggu lebih saja lagi. 3 minggu lebih saja. Tuan-tuan, maksimumnya kita ambil 500 orang. Percuma 500 orang. Tak boleh lebih 500 orang sebab aplikasi yang kita gunakan tu boleh menampung 500 orang. 501 dia reject, dia ambil 500 orang saja. Jadi tuan-tuan, first come first serve. Tuan-tuan yang nak menyertainya bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email. Kalau ada email, tak ada email tak apa. Lepas tu bagi alamat. Nama, nombor telefon, email, alamat. Bagi kepada saya. Terus tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat skrin sekarang ni. Ada nombor telefon saya dengan Anisah. Saya dengan Nisah. Saya dengan Nisah. Tuan-tuan boleh bagi kedua-duanya tuan-tuan. Tuan-tuan bagi saja kita daftar terus. Dan kita bagi tuan-tuan, tuan-tuan sudah didaftarkan. Tanpa membayar 1 sen pun untuk mengikuti program ini. Saya dengan Ustaz Nur Hizam akan mengendalikan program itu pada 28 hari bulan 8 pukul 9.30 pagi hari Sabtu. Hari Sabtu 9.30 pagi. Masa kita mengendalikan itu agaknya program ini kita tangguhlah untuk minggu itu tuan-tuan. Program ini pun 9.30. Kita tangguhkan program ini. Mungkin kita beri saran setengah jam saja kot. Mungkin kita awalkan pukul 9 agaknya sampai pukul 9.30. Lepas 9.30 saya terus pergi kepada webinar 2 tadi tuan-tuan insya-Allah. Jadi percuma tuan-tuan. Daftar sekarang. Kita ambil 500. Dan program yang pertama, webinar yang pertama 26 hari bulan 6 yang mendaftar tuan-tuan 623. 623. Tapi yang dapat masuk 500 saja tuan-tuan insya-Allah. Jadi first come first serve, first come first serve. Okey. Yang berikutnya tuan-tuan yang berikutnya Telegram. Saya harap sangatlah tuan-tuan. Saya harap teman-teman Darul Ta'lim, teman-teman peminat Darul Ta'lim, teman-teman yang menggunakan link Darul Ta'lim, teman-teman yang dilinkkan oleh Darul Ta'lim kepada teman-teman, tuan-tuan, ikutilah join kita punya Telegram. Telegram kita tuan-tuan pergi dia punya tuan-tuan dia punya link dia Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah. Join Telegram kita tuan-tuan. Tuan-tuan join Telegram kita. Tuan-tuan download Telegram, lepas tu tuan-tuan pergi kepada dia punya link dia Anjung Husnul Khatimah. Anjung, type saja Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Dan tuan-tuan kemudian yang akhirnya tuan-tuan saya mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita berharap yang akhir ini tuan-tuan bantulah Darul Ta'lim tuan-tuan. Tuan-tuan bantu Darul Ta'lim. Yayasan Sabah pun tuan-tuan bantu, Kompleks Anjung Husnul Khatimah pun tuan-tuan bantu, Darul Ta'lim pun bagi-bagilah tuan, bagi-bagilah. Isteri bagi Darul Ta'lim, suami bagi Yayasan Sabah. Anak lelaki bagi Darul Ta'lim, anak perempuan bagi Yayasan Sabah. Tuan-tuan, itulah yang kita dapat buat. Semuanya, saya nak beritahu tuan-tuan, semuanya berjalan dengan keamanan yang tinggi, sistem keamanan yang tinggi, dipantau. Kita ada kumpulan profesional, ada 15 orang profesional bersama dengan kita. Termasuklah tuan-tuan accountant dan sebagainya yang melihat akaun kita insya-Allah. Tapi kita berjanji di depan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap 1 sen akan dijaga dengan sebaik-baiknya dengan sistem amanah yang paling tinggi tuan-tuan. Semuanya kutipan itu untuk membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah insya-Allah. Para penonton yang mati sekalian kita teruskan sedikit lagi tuan-tuan dan puan Tadi langkah-langkah menuju syurga. Saya tadi mengatakan tuan-tuan antara perkara yang penting ialah ilmu. Ilmu ni sangat penting, ilmu. Ilmu tuan-tuan dalam Islam ni ilmu ada 2. Ilmu ada.
Satu namanya ilmu akli. Satu lagi ilmu naqli. Ilmu akli ni has already been equated sebagai ilmu duniawi. Satu lagi ilmu naqli. Ilmu naqli juga disebut ilmu ukhrawi. Duniawi dan ukhrawi. Tuan-tuan, akli, duniawi. Naqli, ukhrawi. Jadi tuan-tuan, ya, para penonton yang hormati sekalian ni, kita dua-dua, saya dah menuntut ilmu ni. Saya belajar 23 tahun, tuan, solid 23 years. Sekolah rendah, sekolah menengah, menengah atas, university, master's degree, PhD, 23 tahun, tuan-tuan. Tapi itu ilmu akli, ilmu akli. Kalau saya boleh menuntut ilmu akli sedemikian rupa, tapi Quran tak boleh baca, macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Macam mana saya nak bertemu dengan Allah? Macam mana saya nak jawab soalan-soalan kubur? Macam mana saya nak jawab soalan kubur? Macam mana tuan-tuan dan puan? Adakah saya nak tunjukkan ijazah PhD saya? Wahai Allah, ini dia Allah. Ini dia yang aku belajar. Inilah. Kau terimalah ini sebagai alat untuk aku masuk syurga. Langkah masuk syurga, wahai Allah. Tidak. Apa dia langkah masuk syurga? Ilmu naqli, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu balaghah. Masya Allah, tuan-tuan. Ilmu hadis. Allah, tuan-tuan. Ilmu tarikh, ilmu sejarah Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Ilmu mengetahui sejarah para rasul dan para nabi. Ilmu mengetahui sistem kehidupan sahabat zaman Nabi Muhammad SAW. Perjuangan sahabat, tuan-tuan. Macam mana sahabat berkorban untuk agama. Ilmu mengenai berkorban untuk agama. Allah, tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu ini, para penonton yang muliakan sekalian, persoalannya macam mana nak bertemu dengan Allah? Ambil ilmu Quran, tuan-tuan. Baca pun tak boleh. Huruf pun tak kenal. Saya, tuan-tuan dan puan, ialah dalam pengalaman-pengalaman. Ada orang umur 68 tahun. Buka Quran tak boleh baca langsung, tuan-tuan. Gaji 64,000 sebulan. Quran tak boleh baca. Nah, inilah, tuan-tuan. Nak tunjuk Allah 24,000, 64,000 sebulan? Tak. Tuan-tuan, Quran tak boleh baca. Nanti, tuan-tuan, di kubur nanti, Quran ni menjadi perisai kita. Ya? Nak dipukul kepala, bukan nak pukul kepala, Quran pergi kat kepala memperisaikan kita. Nak dipukul bahagian perut, Quran pergi ke perut untuk menjadi perisai kepada kita. Nak dipukul bahagian punggung, Quran pergi ke punggung, jadi perisai kepada kita. Nak dipukul bahagian kehormatan kita, Quran pergi pada bahagian kehormatan kemaluan kita. Tuan-tuan, menjadi perisai kepada itu. Nak dipukul kaki kita, Quran berada di kaki kita. Kerana memperisaikan kita, tuan-tuan dan puan. Itulah Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kalau kita tak dapat baca Quran, itulah yang buat Darut Ta'lim. Inilah fungsi antaranya Darut Ta'lim. Darut Ta'lim menyediakan, tuan-tuan, program-program fardu ain. Fiqahnya, akidahnya, akhlaknya, tasawufnya. Apa lagi, tuan-tuan dan puan? Dan tuan-tuan dan puan, macam kita biasa, macam di Sabah dan Yayasan Sabah ni, kebanyakannya percuma. Percuma, tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi, tuan-tuan. Saya lupa nak sebut satu lagi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menghadapi masalah dengan anak, dengan isteri, dengan suami, masalah untuk meletakkan agama dalam rumah. Masalah katakanlah, kita katakan wajibkan sembahyang berjamaah di rumah musim COVID-19 ni. Allah, sempat sembahyang 2-3 hari aja. Lepas tu tak jadi dah. Anak laki-laki masuk bilik, anak perempuan masuk bilik, mak tak kisah, ayah tak kisah, balik semula lah. Tak jalan, tuan-tuan, tak jalan. Sebab apa tak jalan? Sambutan anak-anak, sangat dingin sambutan. Katakanlah baca Quran. Habis sembahyang, selepas maghrib baca Quran. Satu muka saja. Seorang baca dua line, atau tiga line, tiga ayat. Tak boleh, tak berjalan, tuan-tuan. Sebab anak tidak berminat. Kadang-kadang suami tidak berminat. Isteri berminat, suami tidak berminat. Tuan-tuan dan puan, ambil bangun pagi sajalah, tuan-tuan. Bayangkan punya susah nak bangun pagi. Ada ibu memberitahu saya, mengejutkan anak 23 tahun, tuan-tuan. 23 tahun. Bangun. Subuh. Bangun. Sampai lekuk dinding, tuan-tuan dan puan. Tapi anak tak bangun, dinding menjadi lekuk, tuan-tuan dan puan. Anak tak bangun, anak tak sembahyang subuh. Hari ini hari cuti, hari Sabtu, hari Ahad besok, tuan-tuan.
Insiden manusia tidak menunaikan sembahyang subuh berlaku kebanyakannya pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Jadi inilah tuan-tuan, macam mana rumah kita? Sembahyang irregular, baca Quran irregular. Tuan-tuan bergaduh suami isteri, sentiasa bergaduh pagi petang siang malam. Anak-anak tidak berteguran di antara pagi petang siang malam. Rumah kita sebagai kelab-kelab malam, tuan-tuan. Rumah kita sebagai restoran-restoran besar. Di situlah makan, di situlah berhibur dengan TV yang besar, tuan-tuan. Skrin yang paling besar, 70 inci agaknya. Allah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi apa nak jadi rumah kita ni? Apa nak jadi kita? Kalau tuan-tuan dan puan ada rumah yang tetapi yang saya gambarkan yang ekstrim macam tu, tapi mungkin tidak ada yang begitu. Kalau ada tuan-tuan rasakan sukar untuk meletakkan nilai agama, untuk melangkah-langkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kontak saya tuan-tuan, kontak saya. Kita ada namanya, kita ada unit di Yayasan Sabah ni, kita ada satu unit khas. Apa unit khas tu? Namanya unit usrah keluarga. Tuan-tuan kontak kami. Kalau keluarga tuan-tuan memerlukan bantuan kami, kontak kita bincang. Macam mana cara dengan online, live online. Kita menjalankan program tuan-tuan dan puan yang melibatkan suami, isteri, anak-anak. Tuan-tuan, insya-Allah dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita, dengan pujuk rayu kita, dengan cara yang penuh hikmah, insya-Allah tuan-tuan dan puan, anak-anak, suami, isteri dan sebagainya mula tertawan kepada agama. Macam Cik Tun yang ceritakan tadi, mula tertawan kepada agama, mula mengamalkan agama. Bila rumah mengamalkan agama, bila penghuni rumah mengamalkan agama, nampak semuanya tuan-tuan, nampaknya qurrata ayun, semuanya menyejukkan pandangan. Tengok muka isteri menyejukkan pandangan. Tengok muka anak menyejukkan pandangan. Tengok muka suami menyejukkan pandangan. Tengok muka cucu menyejukkan pandangan. Tengok muka bapa mentua, mak mentua menyejukkan pandangan. Tengok muka menantu menyejukkan pandangan. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nakkah? Inilah dia calon-calon syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, dan kita nak antara calon syurga yang lagi tuan-tuan yang digambarkan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu mereka yang hati mereka selalu rindu kepada masjid. Jadi tuan-tuan, ahli syurga ni dia rindu kepada rumah pun rindu, tapi lebih rindu kepada masjid. Sembahyang di rumah pun dia rindu, lebih rindu sembahyang di masjid. Tuan-tuan sembahyang fardu pun dia rindu, tapi dia rindu sembahyang sunat untuk melengkapkan sembahyang fardu di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seronok bertemu dengan kawan-kawan di masjid. Dia seronok berjumpa dengan imam bilal masjid. Dia seronok berjumpa dengan ahli jawatan kuasa masjid. Dia seronok berada dalam majlis-majlis ilmu yang dikendalikan di Masjid Surau, termasuk di Darul Ta'lim ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akan dibinakan dengan Cik Nasir kita dan isteri dan keluarganya menjadi tenaga yang kuat tuan-tuan dan puan untuk membangunkan kompleks namanya kompleks Darul Ta'lim tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akhirkan ya, saya sebentar lalu jangan lupa sijil wakaf tunai. Rafiq, sijil wakaf tunai. RM10, RM50, RM100. Yang kedua, selepas sijil wakaf tunai, tuan-tuan, derma terus. Yang lain-lain, derma terus kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu gambaran kompleks. Tuan-tuan tengok kompleks dia. Tuan-tuan 10 tingkat, tuan-tuan, 10 tingkat. Yang lainnya 5 tingkat, 4 tingkat, tuan-tuan, insya-Allah kita akan bangunkan. Dan semuanya persiapan sudah tersedia untuk dibangunkan. Tapi COVID ini menyebabkan kita tertinggal 2 bulan setengah di belakang kerana kita pejabat-pejabat tutup dan sebagainya, tak dapat kita bergerak tuan-tuan dan puan. Nombor 3, tuan-tuan, buku-buku. Rafiq, buku buku yang printed 3 serangkai, beli 3 serangkai terus. Satu lagi buku yang e-book, printed book and e-book. Same book sana. One is in the form of printed book, one in the form of e-book. Tuan-tuan boleh dapatkan, insya-Allah. Kita terus. Tuan-tuan, buku-buku ni tak dapat di kedai buku, terus kepada Yayasan Sabah. Tak dapat di kedai buku, terus di Yayasan Sabah. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita punya webinar. Webinar 2. Webinar 1 sudah berjalan 26 hari bulan 6 yang lalu. Webinar 2 pada 28 hari bulan 8. Tajuk webinar 2, tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. InsyaAllah 9.30 pagi sampai pukul 12.30 sampai pukul 1 nanti hari Sabtu, tuan-tuan dan puan, 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8 hari Sabtu, insya-Allah. 3 minggu daripada sekarang. Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita punya Telegram. Tolong tuan-tuan, Telegram kita. Telegram. I want everybody. Dalam ni tuan-tuan, insya-Allah bekas-bekas mufti pun ada. Bekas mufti Perak, bekas mufti Kedah, tuan-tuan. Yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Badaruddin Ahmad
salah seorang daripada yang join. Kita banyak lagi ahli-ahli fikir Islam, ahli-ahli seperti mufti-mufti ni tuan-tuan, ahli-ahli agama, pakar-pakar agama, dan juga ahli profesional yang berfikiran Islam yang berada sekarang ni. Kita ada sekarang ni sudah ada 300, 3,600, 3,600. Target saya 10,000, 20,000 orang tuan-tuan. Saya nak bentuk satu jamaah besar. Namanya Jamaah Maya tuan-tuan. Jamaah Maya ni supaya kita hidup dalam perkelilingan Islam, perkelilingan iman, perkelilingan takwa sampai hari mati kita untuk melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi to make sure by all means you can change the world and whatever di khazanah dunia ni. Tuan-tuan dapatkan tuan-tuan. The best people in the world tuan-tuan dapatkan. Tapi pada masanya tapaknya mesti Islam, platformnya mesti Islam. Tuan-tuan nampak dia punya paksinya mesti Islam. Inilah yang ada dalam Telegram kita. Hari-hari ada updating, hari-hari ada new posting tuan-tuan. Hari-hari ada new posting. Tuan-tuan masuklah kita punya Telegram. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan kita punya usrah keluarga. Usrah keluarga tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan dapatkan sikit ilmu kepakaran kami. Tak banyak ilmu, tak banyak kepakaran, tapi ada ilmu. Saya dah ada 35 tahun, 40 tahun tuan-tuan ilmu dalam bidang ini, insya-Allah free, percuma nak bantu tuan-tuan supaya keluarga kita bergerak kepada gerakan-gerakan yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tak tinggal, Quran tak tinggal, suasana-suasana agama ada dalam keluarga. Isteri tuan-tuan sentiasa dengan Qurannya, anak sentiasa dengan Qurannya, pergi lecture, lulus universiti, pada zaman sama lulus universiti iman, lulus universiti taqwa, lulus universiti ihsan, lulus peperiksaan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting tuan-tuan dan puan, itu sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan cukup setakat itu. Terima kasih kepada Encik Nasir daripada Darul Ta'lim. Saya harap kita terus bergabung minggu depan tuan-tuan. Minggu depan, jangan lupa minggu depan. Minggu depan tuan-tuan dan puan, pukul 9.30 pagi hari Sabtu kita berjumpa lagi. Sebelum itu, tuan-tuan pergi kepada FB page. Tuan-tuan pergi kepada FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, insya-Allah malam ini jangan lupa tuan-tuan. Malam ini kita bersama dengan Dr. Bibi Jan dan Dr. Rahimi Muhammad Saad tuan-tuan pukul 9.15 malam. Kita bincang cabaran-cabaran untuk menegakkan Islam dalam kehidupan. Apa cabarannya? Peringkat diri apa cabaran? Peringkat keluarga apa cabaran? Peringkat jiran tetangga apa cabaran? Peringkat masyarakat apa cabaran? Tuan-tuan malam ni. Dan besok pagi tuan-tuan jangan lupa besok pagi anak-anak muda terutamanya. Jumpa Ustazah Syaurah dan Hasan Adli tuan-tuan besok. Malamnya jumpa Ustazah Nazirah Abu Bakar tuan-tuan dalam fiqh hawa namanya tuan-tuan. Fiqh khas untuk wanita insya-Allah, antara yang terbaik persembahan yang diberikan oleh Ustazah Nazirah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ikut nanti tuan-tuan hubungi kami tuan-tuan hubungi kami, hubungi saya tuan-tuan nombor telefon tu. Saya akan bagi jadual kepada tuan-tuan. Insya-Allah jadual pelaksanaan setiap minggu, jadual mingguan tuan-tuan jadual mingguan kita tuan-tuan tengok hari pukul 7 apa, pukul 9 suku malam apa. Hari-hari 7 pagi dan 9 suku malam sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu. 1 tahun kita ada hampir 150 para ustaz dan ustazah yang bersama dengan kita menghidupkan program kita. Semuanya menghidupkan program sejak dulu sampai sekarang. Yayasan Sabah tidak pernah membayar mereka walau 1 sen pun tuan-tuan. Mereka datang kerana Allah. Mereka bagi ilmu kerana Allah. Mereka berjuang kerana Allah. Mereka berjihad kerana Allah. Sebab itu program ini bertahan 1 tahun 8 bulan tuan-tuan. InsyaAllah kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada para ustazah, para asatizah yang menyaksikan bersama, para ulama yang menyaksikan bersama. Mohon ampun daripada saya, mohon maaf daripada saya. Mohon ampun kepada Allah kalau ada yang tidak betulnya. Mohon maaf kepada manusia yang sedang menonton program ini insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan minggu depan hari Sabtu 9.30 pagi. Saya bertemu dengan tuan-tuan, tuan-tuan bertemu dengan saya. Terima kasih lagi kepada Encik Nasir daripada daripada Ta'lim, daripada Darul Ta'lim. Tuan-tuan sumbanglah. Hari ini juga tuan-tuan sumbang kepada Darul Ta'lim, kesian mereka. Mereka nak bangunkan sesuatu yang paling murni untuk kemajuan kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.